Semenjak dah Covid ni memang akak punya perniagaan memang terjejas sangat. Habis tu sekarang ni nak tak nak akak kena meniaga online lah. Tak tahu pun kena belajar lah. Pendapatan untuk cukup-cukup belanja anak-anak saya kan, sebab ya tiap-tiap bulan nak kena hantar kat anak yang asrama, yang EU semua kan. Cukup untuk survive je lah. Nama akak Rosmawati binti Muhammad Yusof. Akak dah duduk dekat Flexi Johor ni nak hampir 21 tahun. So ada mempunyai 3 orang anak. Pekerjaan akak sekarang ni akak meniaga online pun ya, meniaga pergi ke masjid-masjid pun ya. Tapi buat masa sekarang ni dah masa Covid ni akak kena meniaga dekat rumah je lah. Macam pergi ke masjid-masjid tu tak boleh lagi kan. Meniagalah online. Meniaga online ni rasanya dengan meniaga yang kita biasa ni memang berbeza dia banyaklah. Memang terjejas banyaklah. Kita meniaga ke masjid ni kita boleh jumpa orang. Satu lepas tu pula kita boleh jual berbagai-bagai. Tapi kalau meniaga dekat rumah ni kita boleh tumpukan pada krepek kita dengan kuih kita je. Benda-benda lain tu tak boleh tau. Sebab apa? Lagipun banyak saingan benda-benda macam ni kan. So sekarang ni bagi akak kan, akak lagi suka meniaga ke masjid tu. Rasa akak lagi banyak dapat daripada akak meniaga online. Sebab apa, meniaga online ni pun bukannya banyak pun. Kadang macam karipap, frozen tu semua dengan krepek bukannya banyak sangat pun, untung pun dapat pun sikit-sikit kan. Tapi bagi akak sekarang ni kalau dah tak ada kerja terpaksa buat. Daripada tak ada langsung. Masa tu pendapatan untuk cukup-cukup belanja anak-anak saya kan, sebab ya tiap-tiap bulan nak kena hantar kat anak yang asrama, yang EU semua kan. Cukup untuk survive je lah. So selepas masa PKP pun slow lah. Tapi anak-anak semua dah balik rumah kan, okey lah. Jadi anak-anak pun tak diajar mewah. So kita apa yang patut je lah kan. Makan apa yang ada pun anak-anak tak banyak, tak cerewet kan. So kita ikutlah apa yang mak dia masak, sebab banyak makcik masak. Jadi safe lah kan. Banyak bantuan bagi kita masak. Jadi anak-anak pun okey lah. So pendapatan nampaknya lepas PKP ni alhamdulillah lagi boleh survive lah. Alhamdulillah. When we talk about vulnerability is very vast. When you talk about families, also it's not all size fits one. We found out that the female-headed households are most vulnerable, and we found during the study 3 key points. One is that the families headed by females were already vulnerable before crisis. So this crisis has deepened the misery, deepened the issues that they already have been facing. UNFPA, it stands for United Nations Population Fund, and we have been working hand in hand with the government for the last 50 years. 1 in 3 of the female-headed households expect their financial situation to be worse at the phase 2 of the study. It is also clear that there is a negative psychosocial impact of COVID-19 remains a major concern, whereby 1 in 5 household heads and roughly 1 in 3 female-headed households reporting feeling depressed. I can say that the consistency and the persistent hardship is more pronounced among female-headed households and households affected by disabilities. Kajian terbaru yang kita buat pada bulan November dan Disember menunjukkan hampir 1 daripada 2 isi rumah di flat kos rendah di Kuala Lumpur, pendapatan mereka masih rendah berbanding sebelum COVID. Bermaksud walaupun kita dengar ekonomi berkembang, ekonomi dah naik, tapi hampir separuh masih tidak
pulih seperti sebelum COVID. Yang paling terkesan adalah wanita yang bekerja sendiri, yang ibu tunggal, di mana hampir 6 daripada 10 pendapatan mereka masih berkurangan. Kalau nak tengok, nak imagine siapa yang paling terkesan adalah wanita seperti Makcik Kia. Mereka yang bekerja sendiri di sektor informal dan single mothers, ibu tunggal. Mereka yang paling terkesan kerana hilang pendapatan, susah nak meniaga. Malah salah satu sebab bila kami bertanya ibu tunggal ni pasal apa income tak recover kembali, tidak selagi pulih, mereka mengatakan susah nak memulihkan perniagaan mereka kerana kekurangan modal. Kalau tanggapan kita, mereka orang susah ni nganga bila terjadi krisis atau hanya mengharapkan bantuan kerajaan, ini tidak betul. Ramai mereka yang kami temuduga, kita interview, mereka adapt well, mereka change mereka punya strategi. Kalau dulu banyak kes makcik itu dia meniaga depan masjid atau dia meniaga depan sekolah, masa MCO PKP tak boleh meniaga, apa dia buat? Mereka tak duk nganga. Mereka meniaga dari rumah mereka sendiri. Mereka change location, business dia continue, and model business pun dia tukar. Dulu kalau dia meniaga ada gerai, lah ni dia buat jual online. Mereka ini cekal untuk menghadapi kesan COVID supaya mendapat pendapatan yang berlanjutan. Makcik ni sebab daripada awal memang makcik yang handle. Makcik yang cari nafkah sebab makcik tak kerja. So, makcik tak ada, anak-anak pun tahu mak yang ni handle. So, tak ada bebanan lah. Macam dah biasa. Anak-anak pun dah tahu semua kan. Apa-apa mak. So, tak ada masalah. Sebab tu dia orang interview makcik kan, makcik kata yang tadi makcik kata alhamdulillah makcik tak ada tak rasa terbeban apa semua. Mungkin makcik bernasib baiklah agaknya. Single mother macam ni kan, beban tu memang rasanya berat sikit lah. Sebab apa, kita nak jaga anak, kita nak jaga rumah, kita nak jaga segi keuangan semua kan. Tapi macam akak, bagi akak dah biasa. Sebab apa, akak dah macam ni pun dah 10 tahun. So memang kita survive diri kita seorang-seorang aja. Tak ada minta bantuan sesiapa pun. Cuma orang kata yang boleh membantu pun anak-anak je lah. Kawan-kawan pun tak adalah. Harap macam mana pun keluarga sendiri bantu kita sendiri macam tu. Anak akak yang nombor 2 ni dia kerja Foodpanda. Dia dapat gaji minggu-minggu. So dia tengok akak sekarang meniaga pun dah merosot banyak. So daripada situ dia bagi akak, dia kata, Umi ada duit ke nak beli lauk ke, nak bayar apa-apa ke. Daripada situlah anak akak, dia tengok akak takkan minta tau, dia akan bagi dengan akak. Tapi nasib baiklah dia dapat gaji tu seminggu sekali lah. Sebab Panda memang bayar seminggu sekali kan. Daripada situ kadang-kadang dia minggu tu dia bagi 100, kadang 150, ikut dia lah. Kalau anak akak yang nombor 2 ni, dia sekolah. Dia sekolah lagi SPM. Tapi sekarang ni dia kerja macam part time. Sebab apa? Dia nak membantu akak. Sebab dia sendiri tengok keadaan kita sekarang ni susah. Dia tak macam dulu. Anak-anak akak pun selalu berkumpul. Itu ada himah di masa COVID ni. Tapi masa sebelum tu, masing-masing buat hal masing-masing. Makcik tak tentu. Tempahan makcik memang kadang-kadang dia orang nak pagi. So makcik malam makcik tidur kedai. Jadi anak-anak kadang-kadang makcik dah penat, anak-anak datang tolong. Dia anak-anak alhamdulillah boleh harap. So kerja rumah makcik banyak dia orang yang buat. It's almost a year from the first one, and we still see that their poverty, their situation is still the same. They are the lowest recovering part of the families among others. We appreciate that government has done
lot and have taken good steps, but the study shows that this part of the families, which is female-headed household, are lagging behind. And maybe this is a dialogue that we will have to put forward for the policymakers, that we may need to give a particular attention to this female-headed household. Banyak bantuan diberikan adalah hanya one-off sekali sahaja. Itu pun bukan ramai mereka yang bekerja sendiri mendapat bantuan. Sebagai contoh, untuk mereka yang bekerja sendiri, ada bantuan geran kas prihatin RM3,000. Bukan semua yang tahu mengenai ataupun dapat. Bila tanya makcik, pasal apa makcik tak apply? Dia kata, saya ada SSN, saya tak boleh. Saya ada enterprise, saya tak boleh. Akak cuma dapat yang prihatin, yang 500 tu, yang 3,000 tu kan. Tak layak. Dia tak cakap lah, tapi dia kata akak tak layak lah kak. Lepas tu akak minta tolong dengan orang pun, pergi kat pejabat KWSP pun cakap benda yang sama. Sama-sama menyaga, dia boleh dapat, kenapa kita tak dapat? Itu yang akak pelik kan. Disebabkan kerajaan bagi bantuan ni, InsyaAllah lah makcik boleh tingkatkan. Dan sekarang ni makcik pun ada pergi kursus buat online. So kita iklankan produk kita melalui dalam online. BRIM ada ni lah, bantuan prihatin tu kan. Itu pun ada dapat. Dan bulanan makcik baru dapat Baitul Mal. Baru dapat 2 bulan, 3 bulan je lah. 400 bulan untuk anak-anak sekolah. Apa yang kita boleh buat untuk memastikan social safety net atau jaringan skim keselamatan ini ada? Pertama sekali, di Malaysia, mereka yang bekerja sendiri ataupun mereka yang bekerja di sektor informal, contoh makcik Kia, tidak ada perlindungan. Majority of makcik Kia, daripada 100 makcik Kia, hanya 3 contribute kepada EPF ataupun SOCSO, KWSP and SOCSO. Apa yang boleh dibuat dan banyak kali dicadangkan, tak kira jenis perniagaan, ada kerja sendiri ataupun bekerja dengan orang, kerja di sektor formal ataupun bukan di sektor formal, mereka harus diwajibkan contribute kepada KWSP dan kepada Perkeso. Jadi bila ada krisis, mereka ini mendapat bantuan. So mereka protected. Ini tidak dilakukan. Ini boleh dilakukan. Carum Perkeso tak ada. Tapi yang itu sebab kita tak tahulah macam mana kita nak buat lah. Sebab apa, selalunya orang kata kalau Perkeso ni dia nak orang kata meniaga besar-besar kan. Orang katalah. Tapi macam akak tak pernah lah mencarumkan Perkeso. Perkeso masa kerja dulu adalah, tapi dah sejak ni tak adalah. Tak ada carum. KWSP masih carum sebab AIM bagi makcik kerajaan bagi setahun 480. So makcik cuma sebulan RM5 je. Jika kekangan adalah mereka tak cukup bantuan tak cukup duit untuk contribute, kita boleh buat matching contribution. Dia bayar 50%, kerajaan boleh subsidize 50% untuk tempoh yang tentu. Ini paling penting, memastikan mereka yang bekerja, tak kisah jenis pekerjaan dan sektor pekerjaan, mereka dilindungi. Ini akan memberi lebih kebaikan kepada mereka yang terkesan, terutamanya ibu tunggal dan orang yang susah. Ini benda yang boleh dilakukan dengan pantas tanpa melibatkan kos yang tinggi.